Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hai, apa khabar semua? Hari ini kita bertemu dalam channel CK Yunus 79 untuk kita meneruskan pembelajaran kita dalam bidang akidah dengan tajuk dosa besar, dosa-dosa besar yang membawa kepada kemurkaan Allah. Pada tajuk ini dia mengandungi dua unit. Yang pertama dosa-dosa besar dan unit yang kedua iaitu dosa-dosa besar yang boleh menghancurkan umat. Pada video yang lalu Ustaz telah menjelaskan tentang maksud dosa-dosa besar serta faktor-faktor yang mendorong manusia melakukan dosa. Okey, pada video kali ini Ustaz akan menjelaskan tentang dosa-dosa besar yang perlu ataupun yang mesti dihindari. Okey, kita lihat dulu objektif pembelajaran kita, iaitu menjelaskan hukum, maksud, dalil Al-Quran dan balasan kepada orang. Yang pertama, menghina dan menderhaka kepada ibu bapa. Yang kedua, menipu dan berbohong, mencuri dan merompak, riba, makan harta anak yatim, mengumpat dan memfitnah, kemudian lari dari medan perang. Jadi ada 7 subtopik yang kita akan bincangkan dalam pembelajaran kita pada kali ini. Okay, kita terus saja. Okay, dosa besar yang mesti dihindari, yang pertama sekali menghina dan menderhaka ibu bapa, kepada ibu bapa. Yang kedua, menipu dan berbohong. Yang ketiga, mencuri dan merompak. Yang keempat, riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan perang. Dan yang ketujuh iaitu mengumpat dan memfitnah. Jadi 7 subtopik yang kita akan bincangkan pada kali ini. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu menghina, menderhaka ibu bapa. Menghina dan menderhaka kepada ibu bapa. Okey, persoalannya mengapa diharamkan menghina dan menderhaka kepada ibu bapa? Okey, yang pertama sekali, kerana ibu bapa lah yang paling banyak berjasa kepada kita. Memang kalau nak kira, memang tak terkira jasa ibu bapa kita. Kita melahirkan kita kat dunia ni pun dah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, melahir dan membesarkan kita. Melahir dan membesarkan kita. Berapa banyak pengorbanan mereka membesarkan kita. Yang ketiga, mengorbankan kepentingan diri untuk anak-anak. Kadang-kadang ibu ayah terpaksa menipu, tak makan, ada yang tak makan semata-mata untuk anak dia, untuk membesarkan anak-anak dia. Jadi inilah 3 sebab diharamkan anak-anak menderhaka kepada ibu bapa. Okey, cara macam mana nak ingat? Kita boleh gunakan akronim lah. Ja ni jasa, kemudian la, lahirkan kita, dan K, korbankan. Jadi Ustaz gunakan akronim jalak. Jalak, ja untuk jasa, la untuk lahirkan ataupun membesarkan, dan K untuk korbankan kepentingan diri untuk anak-anak. Okey, seterusnya, sebagai anak apa yang perlu kita buat terhadap ibu bapa? Okey, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi sebagai anak apa yang perlu kita buat? Hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Yang pertama sekali, wajib taat dan berbuat baik kepada mereka. Wajib taat dan berbuat baik kepada mereka. Walaupun ibu
ataupun ayah bukan muslim, maknanya anak muslim, mak ayah bukan muslim. Jadi kita wajib taat dan berbuat baik kepada mereka, melainkan apa? Taat pada suruhan dan larangan ibu bapa selagi tidak bertentangan dengan prinsip, akidah dan syariat Islam. Maknanya kalau mak ayah kita perintah sesuatu yang bertentangan dengan akidah ataupun syariat Islam, itu maknanya kita tak perlu taat kepada mereka. Maknanya kalau suruhan mereka itu bertepatan dengan suruhan Allah dan Rasul, jadi kita wajib taat dan perlu melaksanakan apa yang mereka perintahkan. Okey, ini adalah tugas ataupun tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Okey, soalan seterusnya kita tengok apa dia. Jelaskan perbuatan yang dianggap menerhaka kepada ibu bapa. Macam mana perbuatan tu boleh dianggap menerhaka? Yang pertama sekali, kalau anak tu menyinggung perasaan mereka, mereka ni ibu bapa lah, sekalipun dengan perkataan mak ni, ataupun cis, ataupun ish mak ni, jadi perkataan-perkataan ini boleh menyinggung perasaan mereka. Contohlah, man basuh pinggan, mak ni asyik kita je kan. Jadi itu boleh menyinggung perasaan mereka dan itu dianggap perbuatan menderhaka kepada ibu bapa. Yang kedua, melayan mereka dengan kasar. Maknanya kalau kita buat sesuatu tu tanpa ikhlas, kita campak je benda tu, ataupun kita marah dengan mak ayah kita, kita masuk bilik, kita hempas pintu, tu maknanya kita melayan mereka dengan kasar. Yang ketiga, melawan percakapan mereka. Makin mak 10 satu patah kata mak cakap 10 yang kita bagi kat mak. Jadi kita melawan percakapan mereka. Itu ada juga perbuatan adalah juga dianggap menerhaka kepada ibu bapa. Yang keempat, iaitu meninggikan suara ketika bercakap. Yang ni kena pastikan, kalaulah kita bercakap dengan ibu, kena merendahkan suara percakapan kita dengan mak ayah kita. Kecualilah mak ayah kita ni mungkin ada sebab-sebab yang menyebabkan kita kena tinggikan suara. Tinggikan suara tu bukan maksudnya kita marah pada dia, tapi oleh kerana mungkin dia tak berapa dengar, ataupun ada disebabkan masalah kesihatan, mungkin telinga kurang dengar, kita kena tinggikan suara untuk mereka faham. Ada yang macam tu kan. Tapi pastikan suara yang kita ungkapkan itu tidak menyinggung perasaan mereka. Okey, seterusnya. Okey, jadi untuk mengingati sebab-sebab ini ataupun perbuatan ini, jadi boleh ingat akronim ini. C, C singgung lah. Kemudian la, layan. Kemudian la yang kedua, lawan. Yang ketiga, T, tinggi. Jadi ustaz buat akronim ini silalat. Ingat, silalat. C singgung, la layan, layan maknanya dengan kasar, la lawan kata-kata mereka, T tinggikan suara. Harap-harap pelajar-pelajar di luar sana boleh ingat perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan perbuatan itu dikira sebagai menderhaka kepada ibu bapa. Jadi kena elak lah, kena elak. Banyak lagi perbuatan-perbuatan yang boleh mengundang penderhakaan kepada ibu bapa. Okey, seterusnya, bagaimanakah cara seseorang anak melayan ibu bapanya yang sudah tua? Bagaimana? Apa tanggungjawab dia? Yang pertama sekali, kena jaga mereka dengan sebaik-baiknya. Jaga mereka dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sabar hadapi kerenah mereka. Maknanya kalau mereka dah tua, macam-macam lah kerenah mereka, sama juga lumrah ataupun fitrah, sunnatullah. Apabila kecil, macam kamu jugalah masa kecil-kecil, nak sesuatu tak dapat, meronta-ronta, menangis, terpekik terlolong. Lagi-lagi kalau kat pasar raya, suara kamu tu didengar di satu pasar raya tu, sebab tak dapatkan sesuatu. Jadi semasa tua nanti, kerenah dia pun macam keanak-anakan, tapi tak adalah terjerit terlolong macam tu lah kan. Jadi kena sabarlah. Maknanya mereka juga perlukan perhatian ketika mana mereka sudah tua nanti. Jadi kena sabar. Apa yang mereka hendak, tunaikan. Tapi pastikan tunaikan kehendak mereka selagi mana bertepatan dengan syariat Islam.
Baik, seterusnya yang ketiga, iaitu tidak menyerahkan tanggungjawab menjaga mereka kepada pihak lain. Maknanya kalau boleh, kalau mak ayah kita dah tua nanti, janganlah kita hantar ke rumah orang-orang tua. Maknanya kita kena usaha untuk menjaga mereka. Seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak, tapi takkanlah 10 orang anak tidak boleh menjaga ibu dan ayah kita. Jadi kena buat penggiliran lah untuk menjaga mereka, khususnya kalau mereka benar-benar dah dalam keadaan keuzuran ataupun mereka sudah tua. Jadi kena jaga mereka, jangan serahkan kepada orang lain. Okey, seterusnya, bagaimanakah cara berbuat baik kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia? Okey, yang pertama sekali, kena pastikan kita mendoakan mereka dan memohonkan keampunan untuk kedua-duanya. Kalau mak ayah kita dua-dua dah tak ada, jadi kita doa dan pohonkan keampunan untuk mereka. Kita pohonkan kesejahteraan mereka. Semoga mereka ditempatkan di kalangan hamba-hamba yang beriman. Kemudian diluaskan kuburnya menjadi salah satu daripada taman-taman syurga. Itu maknanya kita kena sentiasa doakan setiap masa. Bukan saja waktu solat. Dalam waktu solat itu memang wajib lah. Tapi setiap masa kalau boleh, doa dan pohonkan keampunan untuk kedua-dua mereka. Yang keduanya, langsaikan hutang mereka jika ada. Kalau ada, mereka tahu, kalau anak-anak tahu ada mak ayah semasa hayatnya ada berhutang dengan sesiapa, jadi kamu ataupun kita ni sebagai waris hendaklah melansaikan hutang mereka jika ada. Tapi kalau misalnya kata memang kita tahu memang mereka tidak ada hutang, jadi kita bolehlah buat sedekah, bersedekah. Kita niatkan pahala sedekah itu kepada kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, tunaikan wasiat mereka jika ada. Wasiat yang bertepatan dengan syariat lah. Wasiat yang memang kita patut tunaikan, kita buat. Tapi kalau wasiat tu jelas bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, jadi kita tinggalkan. Yang keempat, kekalkan silaturahim dengan sahabat mereka. Maknanya teman ataupun sahabat handai ibu ayah kita semasa hayat ibu bapa kita. Jadi kita berjumpalah dengan mereka untuk merapatkan hubungan silaturahim. Ini juga adalah cara untuk berbuat baik kepada ibu bapa yang telah meninggal dunia. Okey, seterusnya, apakah akibat ataupun terangkan akibat terhadap anak yang menghina dan menderhaka kepada ibu bapa? Okey, yang pertama kita lihat di dunia. Di dunia apa akan berlaku kalau anak-anak tu derhaka dan menghina ibu bapa, mana tak sempat taubatlah, disempitkan rezekinya. Rezekinya akan disempitkan. Mana hidup dalam kemaratan, kesusahan. Okey, yang kedua, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kaya macam mana pun, tapi oleh kerana dia menderhaka dan menghina ibu bapanya, dia di dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menerima kesusahan hidup. Hidupnya akan melarat. Walaupun nampak macam senang, kereta pelbagai jenis, ada Ferrari, ada macam-macam lah, kereta yang mewah-mewah. Tapi oleh kerana menderhaka dan menghina kepada ibu bapa, satu masa nanti Allah akan balas dengan kehidupan mereka itu dengan kehidupan yang susah. Yang keempat, tidak mendapat rahmat Allah, tidak mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau empat-empat ni ditimpa kepada kita, apalah gunanya kita? Jadi pastinya janganlah kita menderhaka dan menghina ibu ayah kita. Itu di dunia. Di akhirat apa yang kita dapat kalau anak-anak tu derhaka, iaitu dapat azab yang pedih. Maknanya azab yang paling ringan. Azab di neraka yang paling ringan, dipakaikan selipar daripada api neraka, yang menyebabkan otaknya menggelegak. Itulah paling ringan, seringan-ringan azab di akhirat. Allahu Akbar. Kalau itu pun dah paling ringan, bagaimanakah azab yang paling berat? Kalau ringan pun dah menggelegak otak, dah terbakar badan. Allahu Akbar. Lebih baik janganlah. Mana kena hormat kepada mak ayah, sayang mak ayah betul-betul. Yang keenam, tidak cium bau syurga Allah malangnya. Apatah lagi masuk syurga.
nak masuk syurga pun tak boleh, apatah lagi cium bau syurga. Ini sebut dalam hadis, bau syurga macam mana? Harumnya syurga ni 500 tahun perjalanan. Allahu Akbar. 500 tahun perjalanan orang tu boleh menghidu bau syurga, tapi oleh kerana dia derhaka kepada ibu dan menghina ibu ayah dia, jadi dia tidak dapat mencium bau syurga, apatah lagi masuk ke dalam syurga. Okey. Jadi habis tajuk subtopik berkenaan dengan menghina dan menerhaka kepada ibu bapa. Kita pergi kepada subtopik yang kedua, iaitu dosa yang perlu kita hindari. Yang kedua itu menipu dan berbohong. Okey, persoalannya, nyatakan maksud menipu dan berbohong, iaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Maksud menipu dan berbohong iaitu melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri, untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri atau mudarat. Melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepentingan diri sendiri atau memudaratkan orang lain. Seterusnya, penipuan boleh terjadi melalui perkataan dan perbuatan. Okey, seterusnya, senaraikan contoh-contoh perbuatan menipu. Okey, yang pertama sekali, memalsukan dokumen. Ini contoh perbuatan menipu, memalsukan dokumen. Banyak sekarang ni kita dengar macam-macam kan. Wang palsu, surat beranak palsu, IC palsu, pasport palsu. Itu maknanya mereka ada cara untuk macam-macam cara mereka buat untuk menipu. Jadi perbuatan tu memang satu perbuatan yang berdosa besar lah. Yang kedua, mencampurkan buah yang elok dengan yang busuk. Ini para peniaga lah, berhati-hati supaya tidak melakukan perkara sedemikian, kerana ini adalah satu perbuatan dosa besar. Yang ketiga, menipu sukatan dan timbangan dalam jual beli. Ini pun terlibat juga dalam jual beli. Menipu sukatan dan timbangan dalam jual beli. Pastikan orang yang meniaga tu timbangnya tu tidak rosak lah. Pastikan jarum dia tu, jarum timbang dia tu bertepatan pada kosong. Jangan ada terlebih 1 gram 2 gram, menyebabkan timbangan tu tak cukup lah. Kalau nak beli sekilo, ada kurang dah beberapa gram di situ. Tapi duit dapat penuh, full. Contoh 1 kilo RM10, RM10 dia dapat, tapi timbangan dia punya kuantiti dia kurang. Jadi tu menipu sukatan dan timbangan dalam jual beli. Yang keempat, meniru dalam peperiksaan. Ini kalau boleh para pelajar elakkan meniru dalam peperiksaan, tak berkat. Kalaupun berjaya, walaupun berjaya lulus kertas tu, tetapi keberkatannya tidak diperolehi. Jadi jangan buat macam-macam cara meniru. Tulis note dekat tangan lah, dekat baju, dekat kain, dekat seluar, macam-macam. Ada kadang-kadang asyik nak pergi tandas, kalau periksa tu asyik nak pergi tandas, rupanya ada buku diselit dekat dalam tandas tu. Tu lagi teruk. Dalam buku tu ada ayat Al-Quran, meniru pula dalam tandas. Allahu Akbar. Tu suatu perbuatan yang memang tidak sepatutnya berlaku kepada seorang pelajar. Okey. Seterusnya, contoh-contoh perbuatan berbohong. Tadi menipu, ini berbohong pula. Sebelum tu kita nak lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan berbohong, iaitu penipuan dalam bentuk percakapan. Penipuan dalam percakapan. Okey, contoh-contohnya iaitu tidak bercakap benar. Maknanya kalau ada sesuatu perkara yang berlaku, kalau ditanya, dia cuba nak putar belitkan maklumat, buat-buat tak tahu. Lagi-lagi kalau ada kawan-kawan kat situ kan, kawan pun tak tahu, buat-buat tak tahu. Tapi ingat, kawan yang melihat perkara tersebut juga mendapat saham yang sama, mendapat dosa yang sama. Okey, yang kedua iaitu memalsukan fakta ataupun saksi palsu. Memalsukan fakta dan juga saksi palsu. Macam tadilah, kawan tadi, dia nampak kawan dia buat sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Bila ditanya untuk menjadi saksi, dia memalsukan fakta tersebut ataupun disebut sebagai saksi palsu. Okey.
Okey, seterusnya. Okey, iaitu yang ketiga, mencuri dan merompak. Ini subtopik yang ketiga, mencuri dan merompak. Sebelum tu kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan mencuri. Mencuri itu mengambil hak orang lain secara sembunyi yang disimpan di tempat simpanannya tanpa izin. Ini maksud mencuri. Mengambil hak orang lain. Beringat ni, ambil hak orang lain secara sembunyi. Atau barang tu kat mana? Disimpan di tempat simpanannya tanpa izin. Mencuri memang tanpa izin lah. Okey. Bagi merompak pula, maksud merompak iaitu mengambil hak orang lain secara kekerasan. Boleh beza merompak dengan mencuri tadi. Kalau mencuri tadi mengambil hak orang lain secara tersembunyi, secara tersembunyi, tapi merompak mengambil hak orang lain secara kekerasan, yang disimpan di tempat simpanannya tanpa izin. Kita balik sekejap. Okay, mengambil hak orang lain secara sembunyi. Ni mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi yang disimpan di tempat simpanannya tanpa izin. Manakala merompak tadi, mengambil hak orang lain secara kekerasan yang disimpan di tempat simpanannya tanpa izin. Jadi diharapkan dapat membezakanlah antara mencuri dengan merompak. Okey, mengapa sebab diharamkan mencuri dan merompak ni? Kerana kedua-duanya merupakan satu perbuatan hina, merupakan satu perbuatan yang hina lah, yang boleh yang kejam juga, perbuatan yang kejam, dan juga mengganggu ketenteraman masyarakat dan negara. Okey, yang kedua sebab apa? Mengganggu ketenteraman masyarakat dan negara. Ini antara sebab diharamkan mencuri dan merompak. Okey. Seterusnya, jelaskan hukuman yang ditetapkan oleh syarak terhadap kesalahan mencuri. Dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-38, kamu boleh rujuk buku teks, pelajar-pelajar boleh rujuk buku teks, muka surat 89, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Maksudnya lelaki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan, sebagai satu pencegahan daripada Allah, dan ingatlah Allah Maha Berkuasa dan Maha Bijaksana. Jadi orang yang mencuri kalau mengikut bertepatan dengan kadarnya, maka hendaklah dipotong tangan, dipotong tangannya. Okey, dipotong tangan bagi pencuri lelaki dan perempuan. Okey, seterusnya bagi hukuman yang kesalahan merompak, hukuman dia apa? Okey, dia ada beberapa kategori. Yang pertama, kesalahan dia kalau dia membunuh dan merampas. Kalau dia membunuh dan merampas, dia punya hukumannya disalib. Maka dia disaliblah. Seterusnya, bagi kategori yang kedua, iaitu kesalahan membunuh sahaja tanpa merampas, dibunuh. Hendaklah dibunuh. Bagi kategori yang ketiga, kesalahan mengganggu ketenteraman awam, hendaklah dibuang negeri. Dibuang negeri, maknanya dia mengganggu orang semua takut kan, dia boleh mengganggu mengganggu ketenteraman masyarakat pada ketika itu. Jadi hukumannya dibuang negeri. Dan yang keempat, kesalahan mengganggu ketenteraman, sama juga ni, minta maaf. Yang seterusnya iaitu kesalahan merampas sahaja tanpa membunuh. Kesalahan merampas sahaja tanpa membunuh, apa hukumannya? Iaitu potong tangan dan kaki secara bersilang. Maknanya kalau contohnya potong pergelangan tangan kiri, kemudian pergelangan kaki kanan. Begitulah sebaliknya. Kalau dibuat kesalahan yang kedua, pergelangan tangan kanan, kemudian pergelangan kaki kiri. Begitulah tadi penerangan tiga dosa besar yang perlu dihindari, iaitu
menghina dan juga menderhaka kepada ibu bapa, kemudian menipu dan berbohong, dan yang ketiga mencuri dan merompak. Jadi video ini akan bersambung kepada siri yang ketiga. Jadi Ustaz berhenti dulu pada sesi kali ini. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.